Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Moga-moga kita bersyukur sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua kita sihat wal afiat insya-Allah. Alhamdulillah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan usahakan bagaimana agaknya kita hidup di dunia ini dan mendapat keuntungan. Biasanya bila kita membicarakan soal keuntungan ini, biasanya kita berniaga. Orang yang berniaga biasanya pasti nak untung. Keuntungan yang dia target diharapkan adalah keuntungan yang besar, banyak dan sudah tentu kalau dapat berkekalan. Untung tu nak kekal, dia tak nak rugi-rugi. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan sementara sahaja. Pastinya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini ada noktahnya, ada berhentinya. Melainkan kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Maknanya, bila kita sebut kehidupan yang menguntungkan, sudah tentulah kita berusaha. Tak boleh duduk diam saja. Kita kena berusaha dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa yang kita laksanakan itu mendapat manfaat. Khususnya di akhirat besok. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, sudah tentulah visi kita, wawasan kita bukannya wawasan dunia. Dulu-dulu kita selalu dengar wawasan 20-20. Pernah dengar kan? Sekarang ni sudah menjelang tahun 2020 dan akan berakhir. Adakah wawasan sebelum ini sebenarnya gagal mencapai objektifnya? Ya? Malah kita lihat bagaimana wawasan yang kita katakan 2020 itu rupanya pada tahun 2020 ini kita berhadapan dengan COVID-19. Itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang ingin kita bicarakan pagi ini, bagaimana kehidupan kita yang sementara ini. Kita mengharapkan kehidupan yang sementara yang akan berakhir pada bila-bila masa, tak tahu ketika dan di mana ini. Kita mengharapkan walaupun dalam masa yang singkat kita ingin mendapat keuntungan yang besar. Keuntungan yang kita perolehi nanti ialah keuntungan di akhirat. Dan kita juga mengharapkan moga-moga kehidupan di dunia ini juga akan menguntungkan kita. Muslimin, muslimat, tuan-puan, penonton sekalian. Apabila kita berdoa, kita jarang meninggalkan dan menjadi seolah-olah satu kewajipan. Berdoa yang paling mudah, kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa yang kita minta? Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan dunia, kehidupan dunia ini, berikan kehidupan dunia ini kehidupan yang baik. Kehidupan akhirat, kehidupan yang baik. Dan kita minta hindar daripada api neraka. Kemudian bila kita menyebut tentang keuntungan, biasanya kita kaitkan dengan perniagaan. Berniaga. Barulah ada kait dengan untung. Hari ini saya ingin melihat dalam surah As-Saff itu sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perniagaan yang menguntungkan. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa dia? Hai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka kalau aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Itu satu. Apa syaratnya?
Kalau nak berniaga, nak untung yang banyak. Ada syarat, modalnya besar, pelanggannya ramai, barangnya popular, promosinya hebat. Ada kan? Jadi kita pula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebutkan, hai orang-orang yang beriman, sukakah? Nak tak? Kamu nak tahu tak bahawa perniagaan yang untung ini apa dia? Perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Bermakna ciri-ciri kehidupan di dunia ini yang paling menguntungkan kita apabila kita besok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat daripada bakaran api neraka. Itulah kehidupan yang menguntungkan. Tidak ada maknanya dengan popularitinya, dengan hebatnya, dengan pangkat dan kedudukan, tiba-tiba di hari akhirat besok dibakar oleh api. Kalau saya sebutkan tadi, dia berniaga di dunia ini, nak dapat untung yang besar, biasanya modalnya pun besar. Usaha dan kerja buatnya pun banyak. Kan perniagaan yang besar. Kalau perniagaan jual nasi lemak, nak dapat untung bilion-bilion, tak dapat. Mestilah untungnya pun kecil. Sebab modalnya kecil. Bila kita sebut perniagaan yang besar tadi, dia memakan masa yang panjang. Bukan memakan masa yang pendek. Berniaga satu hari nak dapat untung yang banyak, tak dapat. Dengan modal yang besar. Dengan masa. Dan dengan cara, iaitu dengan promosi yang hebat, pelanggannya ramai, insya-Allah untungnya pun besar. Sebab itu bila kita kaitkan tadi, syaratnya adalah Allah sebutkan lagi. Allah jelaskan kepada kita. Kalau kita keuntungan di dunia ini dan juga keuntungan di akhirat, syaratnya tadi Allah sebutkan. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in. Bila kita sebutkan nak selamat daripada bakaran api neraka, apa dia? Pertama, kamu kena beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Serta berjalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Harta benda satu hal, jiwa penglibatan kita. Tak boleh kita letak begitu saja. Dengan harta, dia ingin tuntutan yang besar. Apa dia? Iaitu dengan jiwa raga. Demikian itu Allah sebutkan lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allah pengisytiharkan bahawa dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta benda jiwa raga kamu, itulah yang terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi berapa ramai yang tahu perkara ini? Ambil kisah. Sedangkan Allah sebutkan menyelamatkan daripada bakaran api neraka. Untung yang paling besar. Bila selamat daripada api neraka, kamu nak masuk ke mana? InsyaAllah Allah nak selamatkan kita daripada bakaran, Allah masukkan kita dalam syurga. Tetapi syurga Allah ini bukan murah. Tetapi kita lihat, syurga Allah sangat mahal harganya. Kemudian apa Allah isytiharkan lagi? Bila kita menyebutkan bahawa perniagaan yang menguntungkan, kamu kena beriman dengan Allah. Beriman macam mana? Adakah kita sekadar menyebut bahawa kita sudah beriman tanpa melakukan apa-apa? Beriman, tuntutannya sangat berat. Beriman dengan Allah bermakna, beriman dengan Rasulullah bermakna, kita hendaklah mengikut dalam Al-Quran, wahyu Allah. Ada garis panduan kehidupan kita ini. Ada syariat. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang fardu, ada yang sunat. Ada ketikanya kita kena korbankan harta benda kita. Ada ketikanya juga dituntut sehingga kita lihat mengorbankan nyawa. Masya Allah.
Sebab itu syurga ni sangat mahal. Jangan anggap benda yang murah. Jangan anggap benda yang simple. Jangan anggap solat sudah cukup segala-galanya. Banyak lagi tuntutan yang harus kita laksanakan. Kemudian bila kita sebutkan syarat nak dapat untung tadi, apa dia? Iaitu kita beriman kepada Allah, melaksanakan segala arahan, taat, ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama juga, kita tahu bahawa kita kena melihat sunnah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita ambil pengiktibaran, ibrah dan melakukannya mengikut contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara, dalam soal ibadah yang khusus, juga dalam menguruskan, mentadbir keluarga, masyarakat dan juga negara. Hebatnya Islam, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan garis panduan SOP yang kita kena ikut bila kita nak selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat. Kemudian saya juga ingin menjelaskan bahawa keuntungan kehidupan ini, nak sebut nak selamat daripada api neraka tadi, ya, kita kata beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, disebut berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Jihad, sebahagian besar memahami, jihad itu mesti perang. Berperang di jalan Allah. Ya. Sebenarnya, waktu sekarang, berjihad, menuntut kesungguhan, pengorbanan, melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Bermakna bila kita sebut berjihad, kita tak boleh bekerja seorang diri. Kita kena bersama dengan satu jamaah, satu pertubuhan. Terutama sekali kita kena menggabungkan diri kita dengan jamaah Islam yang bergerak, berjalan, bermatlamatkan untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Join, bukan join sekadar nama sahaja, join untuk penglibatan, join untuk share ganjaran pahala, melaksanakan kerja buat, menegakkan Islam di muka bumi ini, insya-Allah. Kita lihat bahawa bila sebut berjihad tadi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebut berjihad zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka turun ke medan perang. Mereka berlumba-lumba untuk duduk berada di saf hadapan, bertemu terus dengan musuh utama mereka. Berperang dengan jiwa dan raga dan juga perasaan, hadir dalam peperangan, berada di barisan hadapan, bertemu musuh, berlawan bersungguh-sungguh. Dan sebahagiannya berjaya. Berjaya bagaimana? Mereka berjaya mendapat kemenangan dengan mati syahid. Masya Allah. Kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka berlumba-lumba untuk mati syahid. Sebab mereka tahu ganjaran mati syahid itu mati di jalan Allah, terutamanya mati di medan perang, ganjarannya adalah syurga Allah. Mereka, insya-Allah. Muslimin muslimat, penonton sekalian, kita kena ingat kehidupan kita yang hanya sementara ini. Berjihad di jalan Allah menuntut ke pengorbanan. Pengorbanan jiwa, pengorbanan bukan saja jiwa dan juga anggota kita, tubuh badan kita. Pengorbanan dalam semua perkara, termasuk masa dan juga wang ringgit kita. InsyaAllah, semua ini adalah pelaburan. Pelaburan untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Biasa kita akan tanya, nak dulu keuntungannya berapa besar? Akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Dunia hanya sementara. Kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, tapi kadang-kadang kita terabai kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi kehidupan nak berniaga dengan Allah yang menguntungkan, bukan saja kamu beriman, melaksanakan segala perintah, taat, ikut apa yang Allah tetapkan.
Susah ke senang ke? Arahan itu ada ketikanya menggugatkan perasaan kita. Ada masanya mengorbankan harta benda kita. Zakat, sedekah, korbankan harta. Bukannya dapat, tapi kita korban. Kena bagi, kena keluar. Infak. Tetapi kita tahu, itu adalah pelaburan yang akan menguntungkan kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian. Sebab itu dalam keyakinan yang sangat tinggi, apabila kita sebutkan perniagaan ini, Allah Subhanahu wa taala terus menjelaskan bagaimana kita boleh lepas daripada azab tadi setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan berjihad di jalan Allah. Allah sebutkan dan menyatakan dalam surah As-Saff ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'ad. Dzalikal fawzul 'azim. Allah sebutkan, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Masya Allah. Boleh selamat daripada azab api neraka. Kenapa? Kerana Allah ampunkan dosa. Yang selalu kita minta. Ya Allah ampun, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Kita beristighfar kepada Allah. Minta Allah ampunkan dosa. Allah sebutkan Allah akan ampunkan dosa kamu. Dan Allah janji. Ini janji Allah. Tidak ada yang palsu. Tidak ada yang dongeng. Melainkan janji Allah, janji yang benar. Allah janji apa? Dalam surah As-Saff ayat 12 tadi. Nescaya dia, iaitu Allah, mengampunkan dosa-dosa kamu. Ini keuntungannya juga. Dan dia memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bila sebut syurga, digambarkan dengan keindahan sungai-sungai yang mengalir. Dan memastikan kamu ke tempat tinggal yang baik yang disediakan oleh Allah di dalam syurga. Allah sebutkan, kamu akan masuk syurga. Masya Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Menang. Menang di sisi Allah. Menang kita sebagai orang-orang yang beriman. Menangnya orang Islam dan orang yang beriman ini bila lepas daripada azab api neraka dan masuk dalam syurga Allah. Itu kemenangan yang besar. Sebab itulah penonton sekalian, apakah usaha yang mesti kita lakukan? Kita kena berusaha. Kalau berniaga pun dia kena berusaha. Bersungguh-sungguh nak dapat untung yang besar. Ada ketikanya kalau dia berniaga nak dapat untung yang besar ini, mereka buka perniagaan. Kalau dia berniaga restoran, awal lagi. Selepas subuh tu dah buka dah. Orang dah tahu. Pukul 6 buka awal. Ada orang buka pukul 10 pagi, tutup pukul 12 tengah hari. Apa yang dia dapat? Pukul 10 pagi buka. Orang dah siap dah. Breakfast dah. Orang semua dah ramai dah breakfast. Breakfast. Kecuali minum pagi pukul 10. Jadi sudah tentulah kita lihat. Kalau berniaga di dunia ini dia ada. Ya, jadi kita nak dapatkan kehidupan yang menguntungkan. Sudah tentulah Ta'ala dalam setiap langkah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja menyebutkan Allah berikan keampunan. Bukan Allah sebutkan syarat perniagaan yang menguntungkan tadi. Ya, Allah sebutkan lagi dalam ayat yang Allah sebutkan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Allah sebutkan Allah yang lain yang kamu pasti suka. Apa dia? Pertolongan daripada Allah. Allah tolong setiap gerak kerja, setiap usaha. Allah tolong, Allah tolong, Allah tolong. Masya Allah. Pertolongan Allah ini tiada hadnya. Kalau pertolongan manusia ada batasnya. Ada syaratnya Allah orang nak tolong kita. Tetapi pertolongan Allah, Allah sebut pertolongan. Allah janji akan berikan pertolongan
daripada Allah dan kemenangan yang hampir. Itulah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Bermakna kehidupan di dunia ini, yang kita sebut sebagai kehidupan yang sementara ini, yang kita selalu sebutkan bahawa dunia ini hanyalah perhiasan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang kita selalu baca dalam surah Al-Kahfi. Apa dia? Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya. Hias saja. Kerana kami hendak menguji mereka. Siapakah di antara yang lebih baik amalnya? Allah uji kita dengan dunia ini. Kehidupan dunia, kehidupan yang menguntungkan, kita kata kita nak untung dunia, untung akhirat. Allah sebut dunia ini penuh dengan perhiasan. Apakah dunia? Dunia ini adalah manusia selalu kejar apa? Kejar harta. Manusia selalu kejar pangkat dan kedudukan. Manusia selalu kejar juga adalah kuasa. Power dikejar. Harta. Kemudian pangkat. Bila kita sebut bahawa dunia ini juga termasuk anak pinak. Dan daripada harta tadi, termasuk harta itu adalah anak pinak. Sawah ladang. Ya? Aset. Berapa banyak aset, berapa banyak dalam kita kata pelaburan yang dia buat. Tetapi semua itu kita tinggalkan. Kecuali kita urus dengan baik. Kita kena ingat bahawa tidak salah dengan harta yang banyak. Tidak salah dengan kedudukan yang ada. Pangkat dan kedudukan tak salah. Tak salah juga kita lihat dengan kuasa yang ada. Semua kita nak. Tetapi biarlah. Segala yang ada pada kita ini kita dapat urus dengan betul ikut syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta kita boleh bersedekah, boleh kena bayar zakat, boleh manfaatkan untuk kerja-kerja kebajikan. Kalau boleh semua orang Islam ni jadi kaya dan raya. Semua boleh bayar zakat. Dengan zakat itu juga boleh membela golongan asnaf. Tengok. Seperti Abdul Rahman bin Auf yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ahli korporat yang hebat, yang termasyhur, disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. Beliau menghabiskan harta yang dimiliki untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya hidup yang dapat untung. Kemudian kita lihat juga bagaimana anak pinak juga adalah ujian kepada kita dan perhiasan di dunia ini. Bila sebut anak pinak, mereka adalah aset yang sangat mahal harganya. Kenapa? Kerana mereka ini doa anak yang soleh sahaja kita lihat akan insya-Allah yang 3 perkara yang menyelamatkan manusia di alam barzah itu, salah satunya doa anak yang soleh. Muslimin dan muslimat, saya ingin ingatkan bahawa tidak salah untuk kita mengaut keuntungan dengan harta berlipat kali ganda, melainkan kita manfaatkan untuk jalan Allah, mencari keredaan Allah. Bukan untuk bangga, untuk disimpan semata-mata, untuk dilihat berapa jumlahnya setiap hari. Tengok ya, kenaikan saham, beli saham, jual beli, lepas tu mati. Siapa yang dapat? Muslimin muslimat penonton sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, selalu kita baca juga, bahawa dalam setiap majlis kita selalu sebut wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali ini sedikit saja mereka yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Apa maknanya? Bila sebut demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Masa ni apa? Masa adalah usia kita, umur kita. Allah nak menyatakan bahawa ramai manusia hidup di dunia ini, semua rugi. Rugi. Kenapa rugi?
Allah sebutkan kecuali yang untung adalah orang yang beriman. Ciri yang menguntungkan hidup ini mesti orang yang beriman. Kedua, yang beramal soleh. Amal soleh macam mana? Melaksanakan kerja-kerja baik untuk dirinya dan bermanfaat juga untuk orang lain. Amalan soleh, amalan kebajikan. Berpesan-pesan, kerja dakwah. Berpesan-pesan dengan kebenaran yang hak. Menasihati, mengingati, memberi amaran yang hak. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kenapa sabar? Kerana bila kita melaksanakan kerja berpesan-pesan, nasihat menasihati, amal makruf nahi mungkar, ia menuntut kesabaran yang tinggi. Bagaimana kerja buat Rasulullah, dakwah Rasulullah, kita lihat Rasulullah berhadapan dengan berbagai mehnah, berbagai cabaran, berbagai ujian, dan bagaimana Rasulullah menempuh. Hingga Rasulullah menempuh 1 tahun yang kita panggil sebagai tahun duka cita. Dalam melaksanakan gerak kerja, Allah uji dia dengan tahun duka cita, iaitu kematian bapa saudaranya dan juga kematian isteri yang tercinta, Khadijah. Masya Allah, kehidupan yang Allah pinjamkan demi masa tadi adalah usia yang Allah pinjamkan kepada kita, umur yang Allah pinjamkan kepada kita, nikmat sihat yang Allah pinjamkan kepada kita. Ingat, ujian untuk orang sihat lebih besar berbanding untuk orang yang sakit. Kadang-kadang kita selalu sebut kepada orang yang sakit, yang terlantar, kita sebut, kita ziarah dia, sabar, ini ujian daripada Allah, sabar. Tapi kadang-kadang kita terlupa, ujian yang paling berat, ujian untuk orang yang sihat. Ujian sakit, dia tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak, bila dia sakit tak boleh bergerak, bermakna kerja buatnya terbatas. Allah Maha mengetahui, dia nak buat tapi terbatas, tak boleh nak buat, tak boleh nak bangun. Dia nak buat solat sunat, tak dapat. Melainkan dengan pertolongan orang lain, dapat lepas solat hak wajib. Alhamdulillah. Sebab itu, tapi bagi orang yang sihat bagaimana? Bagaimana kita menguruskan kehidupan ini? Dengan ujian sihat kita, supaya dapat menguntungkan besok di hari akhirat. Dapat menguntungkan dunia ini. Kita sihat, tapi seolah-olah kita sakit. Orang sakit, dia bangun subuh, ya, waktu subuh ni dia dapat bangun, dia melaksanakan kerja buat. Lepas tu dia tak daya dah, dia akan baring. Kadang-kadang dia tak boleh nak tidur pun, kelip-kelip, dia pun terus berzikir. Tetapi bagi orang sihat, kadang-kadang lepas subuh, dia terus tidur. Terus tidur menggunakan masa emas. Waktu selepas subuh ini, masa yang sangat mahal harganya, dengan tidur. Ruginya sangat. Rugi sangat kehidupan jika tidur waktu selepas subuh ini. Ya? Rugi. Jadi, nak untung tadi, gunakan setiap ruang waktu kehidupan. Mendapat pahala. Kerja buat, dapat keredaan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ciri dunia yang baik, Allah berikan keredaannya. Ciri dunia yang baik, Allah beri rahmat kasih sayang. Ciri dunia yang baik, Allah bimbing setiap langkah yang kita lakukan. Moga-moga kita selamat daripada langkah yang menjerumuskan kita kepada perkara-perkara mungkar dan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Allah pandu kita, Masya Allah kita akan selamat. Akhirat yang menguntungkan, insya Allah akhirat menguntungkan apa dia? Akhirat yang menguntungkan itu bila kita dapat keampunan daripada Allah. Tadi kita dah bacakan surah As-Saff tadi. Allah janji Allah akan untung, Allah berjanji Allah akan ampunkan dosa kita. Dan bila ampun dosa, Masya Allah, Allah terima amal ibadah kita ini. Allah terima amal ibadah itu adalah kehidupan akhirat yang paling baik. Allah terima sebagai satu amalan soleh. Allah terima amalan kita. Dan yang ketiga, Allah jauhkan kita. Allah hindarkan kita daripada azab api neraka, masukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sebab itu marilah kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menguruskan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masa 24 jam ini. Kita semua diberikan waktu yang sama kehidupan ini. Tak ada orang 1 minit lebih, 1 jam lebih, 1 minggu lebih, melainkan kehidupannya sama 24 jam. Sama ada dia kanak-kanak,
pelajar sekolah, pelajar kolej, pelajar universiti, suri rumah, golongan profesional, kita semua sama. Golongan warga emas, semua 24 jam. Kerana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna, usia adalah pinjaman yang Allah pinjamkan kepada kita. Sebab itu selalu juga saya sebutkan bahawa usia ini ibarat ladang. Ada orang dikurniakan ladang yang sangat luas. Ada orang diberikan ladang yang tak luas. Ada orang diberikan ladang yang sangat sempit. Apa dia sangat sempit? Dia hidup hanyalah 1 hari 1 malam. Ada baby yang lahir, hidup, kemudian dia meninggal dunia. 1 hari 1 malam. Dia tidak melakukan sebarang dosa. Itu kita panggil baby, anak-anak syurga. Ya? Jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kita dengan usia yang kita anggap panjang, kita hidup waktu sampai hari ini. Ada usia 40 tahun, 50 tahun. Rasulullah hidup 63 tahun. Ada orang yang dikurniakan usia lebih daripada 63 tahun. Bermakna ladangnya sangat luas. Saya ibaratkan usia itu sebagai ladang. Tetapi bagaimana persiapan kita buat, kita kata, tanam tanaman yang boleh kita tuai besok di hari akhirat. Kalau kita kata kehidupan dunia dengan kurniaan ladang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala usia ini, kita biarkan berlalu begitu saja. Seolah-olah ladang kita semak samun, tumbuh juga pokoknya. Pokok apa? Pokok lalang yang berduri, yang tiada nilai harganya. Lalang yang penuh, tidak boleh dituai, tidak ada hasilnya. Tetapi kalau kita manfaatkan ladang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, usia yang Allah kurniakan kepada kita, Masya Allah, kita tanam pokok-pokok yang mahal harganya. Apa pokok yang mahal harganya? Kalau di Pahang, ya, di Pahang kita selalu sebut pokok durian musangking. Musangking lagi, raja tu. Ya, gelaran king itu menyebabkan dia mahal. Ya. Jadi kiranya kita pula tanam pokok durian kampung yang hasilnya, selalu sebut, bijinya besar, isinya nipis, rasanya tawar. Macam mana agaknya? Ladang kita luas, kita tanam dengan pokok-pokok tu. Itulah ibarat usaha yang kita lakukan di dunia. Dengan kurniaan daripada Allah, kehidupan dunia ini, kita seolah-olah tak ambil kisah. Kita tidak gunakan, tidak manfaatkan usia kurniaan Allah, nikmat sihat dengan nikmat harta ini untuk buat pelaburan. Kita nak buat tanam pokok durian musangking, kita perlu modal. Harganya mahal. Musangking sepokok saja dah 100 lebih. Kalau kita kata RM70 tu murah lah tu. Anak benih baru. Kalau kita kata kita jual 1 kilo musangking, ada mencapai sampai RM80, RM60 1 kilo. Agaknya buka berapa isinya. Tetapi bila dah makan, kita kata, hui, lazatnya, sedapnya. Ya, itu orang yang minat durian lah. Tapi ramai lagi yang tak minat durian. Itu saya contohkan. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para penonton sekalian. Dalam kita kata kita melayari kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran ini, bagaimana kita nak mengaut keuntungan dalam hidup ini? Sudah tentu nak selamat di dunia, selamat di akhirat, bekalan kena ada. Tadi kalau saya sebut syarat perniagaan kena modal yang besar. Sudah tentu yang pertama, kita kena menanamkan keimanan yang tinggi. Bagaimana keimanan yang tinggi, keimanan yang teguh kita dapat? Melalui kefahaman ilmu Islam yang boleh memandu kehidupan kita selamat, tidak tergelincir daripada landasan Islam yang sebenar. Kita sangat bimbang kalau kita beribadah, kita rasa kita dah betul, rupa-rupanya akidah kita tergelincir rugi. Jadi kita kena dapatkan ilmu kefahaman Islam yang sebenar daripada guru-guru yang mursyid, yang ikhlas, yang benar, yang berjuang di jalan Allah. Tak boleh bercakap saja guru-guru yang kita nak. Dapatkan ilmunya, biar ilmu yang praktikal. Guru yang berjuang, guru yang menginfakkan usianya, hidupnya untuk menegakkan Islam. Barulah kita kata ilmu itu hidup. InsyaAllah.
Kedua, selain daripada kefahaman itu, kita kena bukan saja ilmu, kita kena mengamalkan. Bertindak, mengamalkan. Bila sebut mengamalkan, di sana kita akan bertemu dengan tuntutan pengorbanan. Ada ketikanya dalam memenuhi tuntutan Allah, kita terpaksa mengorbankan perasaan kita. Ada masanya terpaksa mengorbankan harta benda. Itu tuntutan untuk kehidupan yang selamat dan menguntungkan. Bukan senang. Bagaimana kita selalu juga berdoa kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah itu, kita selalu sebut, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Jalan orang yang dapat nikmat, siapa dia? Kita selalu sebut 4, iaitu golongan para nabi, golongan para syuhada, golongan para solihin, soleh yang beramal, golongan para syuhada, solihin, siddiqin, golongan nabi. Semua ini bukan dapat nikmat begitu saja. Nikmat kita nampak di sisi Allah tu nikmat macam mana? Kita ingat nikmat ni sedap je. Tidak. Nabi bagaimana melaksanakan kerja buatnya. Sukar dan payah. Bagaimana pula kita lihat para solihin yang nak buat kerja kebajikan. Bukan senang. Kena berkorban harta, benda, jiwa, raga. Bagaimana pula kita lihat para syuhada. Kena korbankan nyawa. Bagaimana pula kita kata siddiqin yang membenarkan apa yang berada dalam Al-Quran. Membuktikan dengan amalan. Bukan kata, ya saya beriman. Bukan. Bukan semata-mata begitu. Kena dengan tindakan. Sebab itulah, dalam kita melangkah kehidupan dunia yang sementara ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu dan kefahaman. Memanfaatkan setiap detik waktu yang berlalu, dapat ganjaran pahala di sisi Allah. Rugi sangat kalau kita tidak menggunakan usia masa yang ada ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ingat, dunia hanya perhiasan. Apa dia perhiasan? Kadang-kadang kita beli perhiasan ini letak kat dinding. Kita boleh tengok saja. Biarlah dunia kehidupan ini, segala yang kita lakukan ada kebaikan untuk akhirat, untuk dunia kita dan untuk dunia orang lain, dan kita punya hasilnya, insya-Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang sempat kita kongsi dalam motivasi pagi ini. Moga-moga bermanfaat. Marilah kita melangkah dengan langkah positif untuk kita menjadi hari ini lebih baik daripada hari semalam. Mari kita membina kekuatan diri kita dengan kekuatan ruqyah, itu hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa banyak-banyak. Semoga kita diberikan bimbingan di dunia dan dapat selamat daripada azab api neraka. Sekadar itu, mohon maaf terhadap segala kesilapan, kesalahan. Moga-moga bermanfaat untuk kita dan untuk diri saya juga. Na'udzubillahi min zalik. Saya sangat bimbang, sangat takut apa-apa yang kita nyatakan tidaklah kita lakukan. Jadi marilah kita sama-sama berazam memperbaiki diri kita supaya hari ini lebih baik daripada hari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Anda jual produk? Tak tahu nak iklan kat mana? Tak jumpa pakej yang berpatutan? Jom iklankan produk anda bersama kami. Bermula dari pakej serendah RM10 hingga pakej premium. Hubungi 018 264 7335 untuk maklumat lanjut.